Semangat Isha bersempena Festival Belia di sana. Selepas Isha bersama dengan adik-adik di sana, adik-adik, ya ke adik-adik atau Isha yang adik-adik di situ bercakap soal Festival Belia. Tapi kembali dari Putrajaya kehangatannya, kami bawa pula ke dalam studio di dalam Selamat Pagi Satu Malaysia hari ini, kembali dalam segmen Resensi, dan anda sudah pun diperkenalkan secara visualnya buku yang kami bicarakan pada minggu ini, iaitu buku megah Malaysia 500 terbitan Arus Intelek. Tapi tak cukup dengan anda hanya tahu tajuknya Malaysia 500, tagline-nya Khazanah Insan Aset Negara yang kita bicarakan datang dalam set 20 jilid dan merupakan antara koleksi buku yang besar. Saya sifatkan besar dalam konteks kesannya, besar dalam konteks kandungannya, besar dalam konteks hasrat penerbitannya. Untuk berbicara tentang buku ini, kita bersama pengerusi eksekutif Arus Intelek, Datin Azizah Mohzani. Assalamualaikum Datin. Assalamualaikum Syed. Ya, seronok saya tengok bila jilid-jilid mewah ni masuk dalam studio ni. Tak mudah sebenarnya. Untuk jarang-jarang sebenarnya Datin kita berbicara tentang buku-buku yang datang bentuk koleksi sebegini ya. Dan bercakap pula tentang Malaysia 500 ini, mungkin kita bercakap dulu tentang apa kandungannya sampai 20 jilid ini Datin. Terima kasih Tuan Syed, dan saya ucapkan Assalamualaikum kepada semua penonton budiman. Itu soalan yang penting Tuan Syed, dan saya mengucapkan terima kasih atas soalan itu, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberi kepada saya sebagai penerbit ya. Buku ni sebenarnya kandungannya amat luas, iaitu terkumpul seramai lebih kurang 500 insan aset negara, iaitu yang telah menyumbang, yang telah memberi pengorbanan demi kebaikan negara, imej negara. Dan kami kumpulkan yang 500 itu tadi dalam lebih kurang 25 jilid. Jadi setiap jilid itu menjurus kepada sesuatu bidang yang tertentu, dan bidang-bidang ini meliputi tentu sekali politik, pentadbiran, tetapi juga bidang sukan, bidang kebudayaan, bidang NGO dan seterusnya. Dan oleh kerana itu banyaklah nama-nama yang mungkin orang kenal atau sudah lupa. Nama tokoh-tokoh politik seperti Manik Abbas Agam, seperti Tan Siew Sin, dan jago-jago sukan seperti Mokhtar Dahari dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat keseluruhan ni, kita berasa bahawa setakat ini Malaysia telah melahirkan begitu ramainya orang yang mendapat pencapaian yang paling teristimewa. Dan kandungan ini juga meliputi dari 1900 hingga ke sekarang. Ada tempoh masa. Ada tempoh masa. Jadi tentu sekali ramai, dan kita bagi-bagikan kepada bidang-bidangnya. Bercakap soal 20 jilid tu, saya melihat di sini di belakang buku ini ada 20 jilid. Jilid yang pertama yang saya pegang ini adalah Antara Daulat dan Legasi, bercakap tentang kepimpinan tonggak negara, Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong, disusuli pemimpin politik juga ada, pahlawan bangsa, juara sukan, cendekiawan, dan yang ke-20 tu visionary dan ilmuwan, bahkan yang ke-19 obor Pertubuhan Nasional. Ruang lingkup pemilihan entry itu cukup luas, dan 500 ini saya kira saya boleh bayangkan Datin ya. Kita ada senarai yang sangat ekstensif, mungkin puluhan ribu, tapi nak memilih entry yang 500 ini bagaimana proses? Sebenarnya itu cukup masnya soalan tu, bagaimana nak memilih, siapa nak dikeluarkan, siapa yang nak dimasukkan. Tapi kami ada 4 sumber. Yang pertama sekali, kami ada panel penasihat yang diketuai oleh Tengku Razali sebagai mewakili bidang politik. Lepas itu adalah orang-orang ternama lain seperti Tan Sri Kamarul Arifin, Tan Sri Dr. Lin Sian yang Deputy Governor Bank Negara dulu, Profesor Syed Jalaluddin, Tan Sri Ashad Ayub dan sebagainya. Mereka memberi panduan, mereka memberi cadangan. Umpamanya satu daripada nama tu iaitu Tan Sri Tun Raja Moha. Itu adalah cadangan daripada Dr. Lim Sian sendiri. Katanya sebagai pentadbir
jarang orang yang menandingi kebijaksanaan Tun Raja Moha tu tadi. Dan kita juga merujuk kepada pakar-pakar bidang dalam bidang-bidang tertentu, dan mereka memberi pandangan calon atau memberi pandangan dan seterusnya. Yang keduanya, kami pergi kepada pertubuhan-pertubuhan dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya kami pergi ke Bar Council, Persatuan Arkitek, Persatuan Guru-Guru Malaysia, Majlis Sukan Negara dan seterusnya, untuk mereka memberi kami calon siapa dari pandangan mereka yang sesuai untuk dimasukkan dalam satu kumpulan yang begitu bermakna kepada negara. So selain daripada itu, kami juga membuat wawancara. Jikalau tokoh itu masih lagi ada dengan kita, kami pergi kepada tokoh. Kalau tidak, kami menghampiri, mendampingi anak keluarga dan kawan-kawan rapat mereka. Dan yang ketiganya, keempatnya, kami membuat library research. Dan kita panjatlah Kementerian Penerangan, mana yang ada maklumat yang mana ada maklumat, Kementerian Penerangan, Perpustakaan Negara, Arsip Negara, maupun koleksi-koleksi istana dan koleksi-koleksi peribadi. Jadi daripada semua itu tadi, kami bersidang dan menentukan siapa yang dimasukkan dalam sesuatu jilid. Dan betul kata Tuan Syed tadi, iaitu ada ramai lagi yang perlu dimasukkan. Tapi kami anggap siri ini macam satu siri hidup. So, boleh tumbuh lagi. Boleh tumbuh lagi. So sekarang ada 20 jilid yang dah dicetak. Dan 5 jilid akan dicetak pada awal tahun depan. Dan kita rasa mungkin ada 5-10 jilid lagi yang mungkin muncul. Siapa tahu ada nama Syed Bernawar dalam satu daripada. Belum masuk who's who, belum lagi. Sebagai pengacara yang paling tajam kritisnya. Saya tak tahu soal tajam atau tidak, tapi saya suka buku, itu saja. Cuma nanti Datin, kalau orang melihat kepada koleksi ini, kata ini satu lagi himpunan biografi. Sebab kita tahu trend sekarang ni sudah ada autobiografi, ada biografi, dan sudah pun ada bahan-bahan ini di pasaran. Jadi mungkin dalam konteks pendekatan, kita bercakap soal menghimpunkan bahan ini tadi, di mana beza dan samanya apa yang diusahakan oleh Arus Intelek ni dalam Malaysia 500 ini? Ya, terima kasih soalan itu. Sebab kebelakangan ini, alhamdulillah kita nampak perkembangan penulisan genre biografi. Dulu tak banyak sangat, tetapi sekarang sudah lumrah di pasaran. Dan secara kasarnya ada dua jurusan, iaitu single biografi, satu buku, satu tokoh, ataupun biografi yang dikumpulkan, seperti yang telah ditulis oleh Chamel Waria, 50 ikon Malaysia. Dan satu lagi yang diterbitkan oleh Al-Mubarak yang bertajuk 100 Wira Negara dan seterusnya. Jadi kumpulan kami ini termasuk dalam genre biografi bersiri ataupun berkumpulan, iaitu satu penerbitan yang mengandungi beberapa tokoh. Jadi yang kami punya ni tokohnya 500. Bilangan tokohnya 500. Jadi siri kami serupalah dengan genre yang untuk himpunan ataupun koleksi biografi itu tadi. Dan cara penulisannya, penyampaiannya ringkas tetapi padat. Tetapi ada beberapa perbezaan. Di antaranya yang saya sebut tadi hanya satu naskah ataupun satu jilid bagi satu kumpulan. Kami punya, oleh kerana ramai orang yang diliputi, jadi kita bahagi kepada 25 jilid. Dan seperti saya sebut tadi, setiap jilid berlainan jurusannya. Dan ini menjangkau masa daripada tahun 1900 hingga ke sekarang. Yang keduanya, penulisannya, pemaparannya pun berbeza. Kalau kita lihat di sini dalam ni,
kita mula dengan gambar-gambar tokoh yang terkandung dalam jilid, dan ini adalah jilid visionary dan ilmuwan. Dan selepas itu setiap tokoh, biografi setiap tokoh itu kita mulakan dengan sinopsis, muka surat sinopsis. Jadi dekat sini kita boleh lihat Ungku Aziz bila diperanakkan di mana dan apa degreenya dan sebagainya. Jadi it's a 1 minute stop please, you know. Jadi dapat semua bahan. Dan di penghujungnya pula kami letak kotak inspirasi. So sebagai seorang ilmuwan yang begitu tersohor, apakah inspirasi yang dicetuskan oleh Ungku Aziz dan apakah legasinya? Itu yang kita tekankan. Di situ bezanya. Di antara 20 yang banyak ini, ada yang favourite Datin sendiri? Ada. Macam panjang fikir Datin. Yang mana satu favourite? Iya, tapi ada kalau boleh saya sambung yang tadi ada lagi dua perbezaan, iaitu kebanyakan biografi lain memberi informasi. Tetapi kita cuba nukil bahan-bahan ini agar dapat menyampaikan informasi, inspirasi dan juga kebijaksanaan. So it's for information, inspiration and wisdom. Jadi kita berharaplah pembaca-pembaca dapat read between the lines dan mencungkil keluar wisdom yang boleh didapati daripada pengorbanan tokoh-tokoh yang ditulis tu tadi. Jadi pelajar boleh manfaat, profesional boleh manfaat, koleksi peribadi di rumah pun perlu ada. Yang favourite yang mana satu Datin? Belum terjawab lagi. Ada 2-3 favourite. Sebenarnya semua jilid tu tadi ditulis supaya seimbang. Tetapi setiap buku tu tadi ataupun setiap jilid ditulis oleh penulis berbeza-beza. Jadi itulah sebabnya kami boleh menyediakan 25 jilid serentak. Bukan kerana satu jilid tu lebih baik atau lebih bagus daripada jilid yang lain, tetapi berdasarkan pada liputan entry yang ada dalam jilid-jilid tertentu. Saya rasa jilid yang paling unik adalah jilid 1, iaitu yang berada di tangan saya ini, Antara Daulat dan Legasi. Ini yang dimaksudkan. Antara yang favourite, ada banyak saya tahu. Antara Daulat dan Legasi. Bukan kerana penulisnya saya sendiri, tetapi inilah kita sebuah buku yang menyerlahkan biografi 13 Seri Paduka Baginda kita dalam satu jilid. Dan kita boleh melihat betapa berlainan setiap Seri Paduka Baginda itu dan betapa apakah sumbangan masing-masing. Sebenarnya jilid ini pernah dikeluarkan sebagai satu buku. Ini yang saya maksudkan yang digelar Tiang Seri Negara. Tiang Seri Negara. Itulah. Kalau setiap satu tu kita perdalamkan, nanti mungkin bersama dengan Datin ni kena bersama dengan kami selama 20 episod. Bahawa setiap satu tu kita boleh cirikan. Ini antara terbitan Arus Intelek yang lebih awal yang Datin sebutkan tadi, Tiang Seri Negara. Jadi Datin, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Kesempatan ini sangat mahal ertinya kerana kita menyediakan bahan yang sebegini penting kepada khalayak penonton. Dan untuk kesempatan ini juga, kalau anda ingin mendapat maklumat lanjut, Arus Intelek tuju ke situ, paparan yang seperti kami gambarkan tadi untuk mendapatkan cerita dengan lebih mendalam tentang 20 jilid di bawah Malaysia 500 ini. Terima kasih sekali lagi Datin. Mudah-mudahan kita akan kembali lagi dalam episod akan datang. Jadi untuk itu jangan lupa Resensi akan kembali lagi Saban Sabtu. Kita jumpa di kemudian kesempatan.